Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan sambung episod Jengking Mania yang review episod 9 ya. Okey, kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya dapat notifikasi untuk episod-episod seterusnya. Dan juga kepada yang belum tengok episod-episod sebelumnya, boleh terus ke channel saya. Okey, boleh. Kat sini kita tengok daripada cover story dia. Gempak. Ni jengking harimau. Tu Shenfeng. Okey. Okey, jom kita mula. Dari isu yang lepas, Gordon telah diserang oleh jengking harimau dan tak tahulah ketika dia melakukan siasatan di rumah kaca. Sementara itu, Shenfeng pula diserang oleh 2 ekor harimau saber-tooth. Wah, dia terus sambung kepada saber-tooth ni yang serang Shenfeng ni. Okey. Wah, pak. Milak. Kedua-dua ekor harimau itu telah menyerang dari kiri dan kanan. Manakala lelaki misteri tersebut masih lagi menutup muka dengan sebelah tangannya. Dia seolah-olah sedang mengawal segala pergerakan kedua-dua ekor harimau itu. Aduh, akhirnya Shenfeng telah dicederakan. Kena tangan dia kena cakar saber-tooth. Wah. Jiwan ganggu musuh, Jito gigit leher musuh. Dia kawal. Okey. Kedua-dua ekor harimau saber-tooth itu seolah-olah sudah dipukau. Tiba-tiba harimau itu pun melompat lalu mencakar Shenfeng. Garangnya, seekor lagi pula menekam ke arah Shenfeng lalu membahamnya. Walaupun Shenfeng sempat menahan serangan itu, tetapi akhirnya dia telah terluka. Kena lagi. Hei, suruh 2 ekor binatang ini berhenti menyerang. Kalau tidak, jangan kau salahkan aku nanti. Kalau kau nak merayu pada aku, merayulah betul-betul. Berani kau berlagak lagi ya. Ketika lelaki itu bercakap dengan Shenfeng, kedua-dua ekor harimau itu sedang berhenti menyerang. Wah, Shenfeng mula sedar keadaan itu. Hoi, apa wasiat kau? Ya. Tiba-tiba Shenfeng pun melepaskan sebuah tendangan pantas untuk menjamu lelaki tersebut. Aduh, sekali kena sepaklah kawan. Walaupun mengalami kesakitan yang tidak terperi, lelaki itu cuba menahan kesakitan itu lalu menutup mata menutup sebelah mukanya sambil memberi isyarat kepada kedua-dua ekor harimau itu. Serang dia. Apabila lelaki itu membaca mentera dengan pantas, serangan kedua-dua ekor harimau itu pun menjadi semakin garang. Susulan itu, kedua-dua ekor harimau itu pun menekam Shenfeng dengan serentak. Budak mentah. Mana ni? Lawan tu. Kena gigit. Alamak. Aduh, Shenfeng. Kesian kau. Tidak kira bagaimana Shenfeng mengelak, akhirnya dia tetap tidak terelak dari dibaham oleh kedua ekor harimau saber-tooth itu. Dia gigit dah. Pada saat-saat bintang ini, Shenfeng pun mula menjelma menjadi manusia parasik jengking. Jis. Ketika orang mula dipancap dari badannya, gigi taring kedua-dua ekor harimau itu pun patah dengan satu mata. Serius. Kalau patah tak ada apa lah. Pergi mampus. Dengan tidak mahu banyak bercakap lagi, Shenfeng pun menyepak kedua-dua ekor harimau itu sehingga berlanggar dinding bangunan. Sekali ambil kau padan kau. Dah kata jangan lawan. Geliran kau sekarang. Kau maafkan aku tak tahu kau ialah tuan muda. Kau siapa? Aku ialah manusia parasik semut api.
ataupun mati. Kenapa Tuan Muda boleh berada di sini? Adakah Tuan Jengking Harimau yang suruh Tuan Muda datang ke sini? Elok aku guna kesempatan ini untuk tinjau keadaan di sini. Harimau Jengking sedang memburu penceroboh. Dia suruh aku datang meninjau keadaan di sini. Segala-galanya di sini berjalan dengan lancar. Sebentar lagi dijangkakan 70% dari manusia parasit generasi baru akan lahir di sini. Wow, 70% oh. Lepas ini kita akan memiliki 7,000 orang manusia parasit. 7,000. Serius lah babe, 7. Apa? Rupanya ini adalah pusat penyelidikan manusia parasit. Shen Feng berasa amat marah lalu cuba menangkap Matthew. Wah, tiba-tiba Matthew pun melancarkan hormon feromon ke arah kepala Shen Feng. Feromon bahan seperti hormon yang dibebaskan oleh haiwan yang tertentu dan ia mampu mempengaruhi kelakuan haiwan yang lain dalam spesies yang sama. Untuk memukau musuh dengan menggunakan feromon, seseorang itu harus mempunyai daya ketahanan minda yang tinggi. Berjayakah Matthew menghalang Shen Feng dari memburunya? Lantaran itu kepala Shen Feng pun berpinau-pinau dan dia mengalami pening kepala yang teramat. Walaupun Shen Feng berjaya mematahkan serangan itu, tetapi dalam masa sekelip mata Matthew telah hilang lagi penglihatan. Aku mesti hapuskan ke semua manusia parasit di sini. Sekiranya manusia parasit di sini berjaya dilahirkan, entahlah apa yang akan berlaku pada dunia ini. Dengan tidak mahu membuang masa lagi, Shen Feng pun bertindak memusnahkan segala-galanya di pusat penyelidikan manusia parasit. Dalam masa yang singkat, hampir kesemua balang yang berisikan manusia parasit telah pun hancur musnah. Dijangkakan tiada satu manusia parasit yang terselamat. Tapi dijangkakan maksudnya akan ada lah. Okey. Seronok betul. Seronok pula. Bang. Sejurus lepas memusnahkan fuse utama, segala pendawaian elektrik mengalami lintap pintas. Lalu kebakaran telah berlaku. Pum. Berhenti, Clark. Jengking harimau dan tatahula sudah pun tiba. Begitu juga dengan Matthew. Periksa tahap kerosakan. Ya. Lantas mereka berdua pun meronda sekitar kawasan kejadian. Tuan, segala-galanya dah musnah. Kau lah. Shen Feng, kenapa kau mahu musnahkan pusat penyelidikan manusia parasit? Tahukah kau bahawa kami dah habiskan masa 2 tahun untuk menjalankan projek ini? Aku ialah anggota askar, jadi aku bertanggungjawab. Hentikan rancangan kamu ini. Semasa Gordon cuba curi perhatian kami, kau pun datang sabotaj di sini ya. Nampaknya kamu semua dah merancang dari awal-awal lagi. Tatahula yang amat benci pada Shen Feng sudah tidak sabar-sabar lagi hendak membunuhnya. Tuan, izinkan aku membunuh dia sekarang. Pada mulanya jengking harimau masih ragu-ragu, tetapi akhirnya dia terpaksa membuat keputusan untuk membunuh Shen Feng. Shen Feng, kesalahan yang kau lakukan pada hari ini memang tiada maafnya lagi. Pada masa ini Tatahula mula menjema, tetapi tiba-tiba jengking harimau telah menghalangnya daripada menjema. Biarlah aku bunuh adik aku dengan tangan aku sendiri. Kalau kau menyerahkan diri sekarang, mungkin hukuman yang dikenakan atas kau dapat diringankan. Dek, kau benar-benar dah naikkan kemarahan Dek, kau benar-benar dah naikkan kemarahan aku. Dengan tidak semena-mena jengking harimau pula menapa ke arah Shen Feng. Wow. Kehebatan yang dimiliki oleh jengking harimau memang sukar hendak diduga. Jadi Shen Feng pun terpaksa menyerang dengan sepenuh kuasa. Wih, dia tak berubah lagi. Shen Feng sampai kena menyerang dengan sepenuh kuasa kan? Tapi tak. Ketika ini keupayaan mereka didapati hampir setanding. Ya, Shen Feng sedang membawa dia harus
Shen Fung sedang bahawa dia harus bertempur dengan bermati-matian, barulah dia berpeluang melarikan diri nanti. Oh kau tak berubah lagi, dah standing. Nampaknya aku memang tak dapat bunuh kau jika aku tak lakukan penjelmaan. Ya, penjelmaan Maharaja. Apabila jengking harimau menyegar dengan kuat, cengkerang yang keras pun kelihatan mula muncul pada badannya. Aura yang berwarna kuning kesemasan turut terpancar daripadanya. Apa? Dia dapat menjelma pada bila-bila masa saja. Ya, kita harus mengawal kuasa yang terpendam di dalam badan kita itu dan bukan dikawal oleh kuasa itu dengan sewenang-wenang. Zup. Tangannya je. Boom, pop 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 pop. Hebatnya. Tumbukan jengking harimau itu bukan main dahsyat lagi. Setelah Shen Fung berundur berpuluh-puluh langkah ke belakang, barulah pergerakan dapat dihentikan. Pada masa ini, aura yang berwarna kuning keemasan itu terpancar dari badan Shen Fung. Ia merupakan tanda-tanda yang menunjukkan tenaganya sudah semakin meningkat. Setelah melihat aura itu, jengking harimau berasa serba salah. Lantaran itu, kali ini dia tidak lagi menyerang dengan kuasa penuh, dengan sepenuh kuasa. Berhati-hati, Dek. Menyadari kehebatan yang dimiliki oleh jengking harimau, kini Shen Fung tidak mahu bertembung secara tepat dengannya lagi. Sebaliknya, mencampakkan sebuah peti besi ke arah jengking harimau. Dia boleh ubah tangan dia. Jengking harimau berjaya memusnahkan peti besi itu dengan mudah, tetapi manusia parasit yang berada di dalam peti besi itu tidak terelak daripada dibunuhnya. Pada masa yang sama, banyak ulat yang tidak diketahui namanya telah berterbangan di udara. Kau sendiri yang bunuh manusia parasit ini. Jangan kau nak salahkan aku seorang saja. Kini kemaharan jengking harimau semakin memuncak. Budak mentah, tutup mulut kau. Tiba-tiba, terangkat. Jis. Gas pemudih mata. Ikut aku. Siapa tu? Kau. Setelah debu yang dilepaskan dari gas pemudih mata itu mendap, Shen Fung sudah tidak kelihatan lagi. Kejar dia. Orang yang menyelamatkan Shen Fung itu tidak lain dan tidak bukan adalah Imon. Kenapa kau muncul dengan tiba-tiba? Kenapa kau tahu ada terowong di sini? Aku beritahu kau nanti. Mereka berdua meluncur pantas di terowong ini dengan menaiki hovercraft. Pada masa yang sama, musuh mereka sudah semakin ambil. Clark. Bukan mudah bagi jengking harimau dan konco-konco hendak mengejar Shen Fung. Biar aku guna jalan pintas. Tiba-tiba jengking harimau pun melompat ke sebelah. Aku. Jangan lari. Mampus. Kedua-dua mereka seolah-olah mengalami kejutan elektrik apabila terkena aura yang dilancarkan oleh jengking harimau. Kuat betul jengking harimau ni. Sekisah pengklung. Rasalah bom berangkai aku ini. Bom. Setelah Iman mencampakkan bom itu, letupan yang betul-betul telah berlaku. Lari. Akhirnya mereka berdua berjaya melepaskan diri. Jahanam. Setelah krisis itu berakhir, Shen Fung pun menjelma semula sebagai manusia biasa. Iman, kita harus menuju ke mana sekarang? Ke kiri atau ke kanan? Iman, aku rasa sejuk. Tolong peluk aku. Jelas sekarang daripada jengking harimau tadi telah mencederakan Iman, kau tak apa-apa. Walaupun tulang-tulang badannya sudah retak, namun Iman langsung tidak menyerah. Tulang-tulang badan retak.
Sung tidak mengerang kesakitan, akan tetapi kini dia sudah tidak dapat bertahan lagi. Serius letak tulang-tulang dia kau. Ibu pejabat syarikat Kyongsan yang dimiliki oleh Raymond. Pekerjanya seramai berpuluh-puluh orang. Kawalan di bangunan ini memang ketat sekali. Semenjak Raymond diculik penyihir yang bernama Pak Cik Kong, orang yang paling berkuasa di sini. Tuan, Encik Raymond dah kembali. Kami sedang melakukan imbasan di negeri ke atasnya. Wah. Oh, dia kembali ke scene ibu pejabat. Okey. Apa? Encik Raymond dah pulang? Baiklah, aku akan keluar sekarang. Imbasan di negeri dah selesai. Identiti disahkan. Raymond kelihatan yang berada di atas kursi roda kelihatan sedang ditolak oleh kosmos. Bukankah Raymond masih terkurung di taman zaman air batu? Kenapa dia boleh muncul di sini sekarang? Adakah Black Asmaria sudah menyerah kalah? Pak Cik Kong berasa gembira dengan kepulangan Raymond. Encik Raymond. Setelah memandang Pak Cik Kong buat seketika, barulah Raymond ingat siapa dekah dia. Lalu Raymond pun tersenyum. Pak Cik Kong, nampaknya kau berjaya mengurus segala-galanya dengan baik ketika ketiadaan aku. Siapa dia? Nama dia Cosmos. Dia adalah pembantu pribadi aku yang baru. Walaupun sudah terasa sesuatu yang tidak kena pada Raymond dan Cosmos, Pak Cik Kong masih kelihatan tenang saja. Lalu Pak Cik Kong pun membawa mereka menjamu selera di sebuah dewan. Cosmos kelihatan makan dengan gelojoh sekali. Bersyukurlah kerana kau selamat kembali. Kata pihak tentera, kau diculik oleh seorang lelaki misteri. Mengarut, aku diculik oleh sekumpulan penyamun. Mujurlah kau semua berjaya selamatkan aku. Esok biarlah aku jelaskan perkara ini kepada pihak tentera. Jangan dulu, aku mahu kau lakukan sesuatu untuk aku. Apa dia? Aku nak dapatkan fail rancangan pengingat. Muka Pak Cik Kong bertukar menjadi muram setelah mendengar kata-kata Raymond. Encik nakkan nyawa aku? Raymond berasa hairan dengan gelagat Pak Cik Kong. Apa kau cakap ni? Aku cuma mahukan fail rancangan penyengat, bukannya nyawa kau. Kau tahu di mana fail itu? Minta maaf, aku tak pernah dengar fail rancangan penyengat. Kalau begitu, kita cari di studio. Biar aku bersiap sedia dulu. Kerak, langkah, papa, ha, hu. Okey. Kita siapa? Tik. Menyampah. Jangan ganggu aku ketika aku tengah menjamu selera. Siapa kau? Apa mufti Kosmos menemani Raymond kembali ke sini? Siapakah lelaki yang berada di luar pintu itu? Selikuti sambungan dalam episod atas nama ayah. Mampus. Wih, dah. Okey, siapa lelaki ni? Aku syak lelaki ni Tenjin. Mungkin Tenjin. Okey. Macam tu kita jumpa di episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan loceng notifikasi untuk dapat notifikasi untuk episod yang seterusnya. Dan kepada yang masih belum tengok episod sebelumnya, boleh terus ke channel saya. Okey. Terima kasih. Terbaik. Tunggu akan datang. Okey.